Okey, ni live dia Mami okey, sekarang ni kita tengok dia punya signal dia ada USD dengan CHF tadi. USD buy, apa signal tadi? CHF buy. Nak buka USD CHF punya pairing, USD ni dia sebagai base, dia dekat depan dan CHF ni dekat belakang. Apa yang kita pentingkan ialah perbezaan dua signal, sell dan buy. Dia mesti berbeza, dia mesti bertentangan. Contoh, okey, sekarang ni kalau Mami tengok USD sell, Euro buy, GBP buy, AUD buy, JPY buy, NZD buy sekarang. Maknanya yang tu boleh pairing. Tapi kalau Euro dengan GBP dua-dua buy, yang tu tak boleh. Faham tak? Faham. Okey. Bila mana sell pun sama juga. Sell dengan sell tak boleh pairing. Yang paling penting dia mesti crossover. Buy dengan sell, buy dengan sell, sell dengan buy dan sebagainya. Cuma yang jadi pening bila macam mana kita nak combinekan dia dan kita nak tentukan position tu sama ada sell ataupun buy. Itu yang pening, betul tak? Ya. Perhatikan dekat mana signal buy tu keluar. Okey, contoh, saya ambil USD dengan AUD. AUD buy, USD sell. Saya ambil yang tu Bila mana AUD buy, okey. AUD buy, USD sell. Okey. Jadi sekarang ni AUD ni buy, USD ni sell. Okey. Sekarang ni Mami perhatikan yang belah depan. Yang belah buy. Perhatikan yang buy. Macam contoh dekat sebelah sini USD dengan CHF, USD dengan CHF. So USD ni kita nak sell, CHF ni kita nak buy. Okey, dia macam tu. Gitu. Senang. Jadi sekarang ni perhatikan pada signal yang buy. Bila mana signal buy tu tadi dia duduk dekat belakang pada currency yang belakang, so kita akan sell. Boleh? Ini kita akan masuk sell ni untuk USD CHF. Tu dia. Kalau kata AUD USD pula, USD AUD tu buy. AUD tu duduk kat depan, maknanya kita akan buy. Boleh Mami? Boleh. Untuk pair ni lah kan? Untuk pair yang ni lah. Sekarang kita tengok yang live. Okey. Mami pilih satu. GBP dengan AUD. apa? AUD. Okey, tadi AUD ada signal buy. Okey. So GBP sell, AUD buy. Okey. So sekarang ni GBP sell, AUD buy. Okey, sell, buy. So GBP AUD based on pairing, kita nak masuk sell ke kita nak masuk buy? Sell. Kita masuk sell. Betul. Tu kita faham lah tu. Okey. Sekarang ni saya buat satu contoh. Euro GBP. Euro GBP maknanya saya nak buy lah. Okey. Jadi sekarang ni saya akan tarik currency dekat sini. Euro GBP. Mana dia? Okey, ni dia. Okey. First kali apa yang saya akan buat ialah saya akan masuk H4. Bila saya masuk H4, Euro GBP tadi signal buy. So sekarang ni dia duduk dekat kawasan support. Tapi sekarang ni dia dah touch dekat sini. Itu yang sayang. Signal tu dah miss. Faham tak? Okay. Kalau saya tukarkan dia dalam bentuk line chart, nampak tak dekat sini? Mana dia? Ni. Dekat sini. Yang menegak ke atas ni. Yang ni kita panggil RBS lah. So ini yang akan menghalang pergerakan dia daripada menurun ke bawah. Tapi ni cerita dah miss signal lah ni. So ini antara kawasan yang sesuai. Yang ni yes, kita boleh nampak ada support dan sebagainya. Seterusnya dekat sini, kalau saya tukarkan balik kepada line chart, ada duri tajam ke bawah ni tadi. So yang ini pula akan menghalang pergerakan ni daripada naik ke atas. Maknanya entry buy dekat sini, kita punya TP dekat sini lah. Boleh Mami? Ya. Tapi masalah dia sekarang ni, signal tu dah terlepas. Okay, so kita tengok yang lain. Contoh Euro AUD. Euro AUD boleh masuk sell. Okay, mana dia?
Euro AUD. Okey, Euro AUD H4 boleh masuk sell. Kalau kata based on H4, okey. So sekarang ni yang paling dekat pun dekat sini. Okey. Saya pakai line chart senang sikit orang nak tengok. Okey, macam tu. Then kalau kata dah jauh, saya akan turun dekat H1. Saya akan tengok dekat H1 macam mana. So dekat H1 tu ada nampak yang dekat. Ni dia. Ni kira dekat. Okey. So boleh fokus dekat sini. Dan kebetulan SBR yang H4 tu tadi ada resistance dekat sini. Tu dia, resistance tu. So boleh juga masuk kat situ. Dan nampak tak? Ni satu lagi miss out signal. Sayang lah. Okey, itu untuk EA. Okey. Okey. So Mami ada soalan lagi, Mami? Tak, dia mana tengok dulu. Okey, just simple explanation dulu saya bagi yang kotak warna hitam ni, yang ni merupakan kontrak. Jumlah kontrak yang diniagakan dalam pasaran untuk currency tersebut. Sorry lah, saya kecil sangat, tak nampak dia punya table bawah ni. Okey. So yang depan sekali ni USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD, CAD. Okey. Kalau kata tak sure nak tahu ni currency yang mana, simple je, boleh ikut turutan ni balik ataupun ikut turutan yang ni, yang ke atas ni. So susun balik, ikut dia macam tu. Okey. So yang warna hitam merupakan jumlah kontrak yang diniagakan untuk hari tersebut. Bermaksud dekat sini, untuk USD sebanyak 63 kontrak sedang diniagakan dalam pasaran. Adakah kemungkinan untuk kontrak ni makin naik, dia tak turun-turun? Ya, memang begitu sifat kontrak. Dia tidak sama sekali akan menurun. Kalau kata dia dah pacak pergi 70, makanya 70 dan 71 lah selepasnya. Dia tak akan turun ke bawah. Daripada 70 jadi 8, daripada 63 jadi 4. Tak ada. Benda tu tak jadi. Okey. Tapi sebaliknya perkara yang berlaku untuk demand dan juga value. Okey. Kalau kata Mami perhatikan pada yang warna oranye tu tadi, warna oranye ni dia merupakan value. Okey. Value ni maksud saya jumlah dagangan, macam mana total value untuk currency tersebut sedang diniagakan dalam pasaran. Gitu. Boleh faham kan? Boleh. Okey, maksudnya sekarang ni untuk GBP dia diniagakan sebanyak 150 juta dolar dalam real market sekarang ni, dalam forex market sekarang, dalam forex trading platform sekarang. Macam contoh NZD 98, CAD 85 dan yang lain-lain macam tu. Okey. Manakala yang warna biru ni pula dia merupakan jumlah pembeli untuk mata wang tersebut. Maknanya dekat sini yang beli USD ialah 7, yang beli Euro ialah 5, yang beli GBP ialah 55 dan seterusnya. Itu cerita dia sekarang. Okey. Dan macam mana kita nak ukur ataupun kita nak tentukan sama ada sesebuah currency tu dia semakin melemah ataupun dia akan semakin menguat? Macam mana kita nak tentukan? Okey, cara dia macam ni. Dekat sebelah sini, saya dah buat satu calculation yang mana jumlah kontrak tu dibahagikan dengan 2. Maknanya 63 dibahagikan dengan 2. Okey, so saya round off dekat sini dia jadi 31. Macam contoh Euro pula 23 bahagi 2, saya round off jadi 11 dan sebagainya. Bila mana jumlah demand menghampiri kepada jumlah yang dekat sebelah sini, dia hampir kepada separuh. Maksudnya ada potensi sama ada currency tu daripada bawah lah. Kalau sekiranya daripada bawah, daripada rendah, daripada nilai yang rendah, bila mana dia hit on half of the demand, half of the volume tu tadi, half of the contract tu tadi, macam contoh USD sekarang 9, dia hit on 31, makanya dia ada potensi untuk semakin naik, menaik. Okey, macam contoh sekarang ni GBP kalau kita tengok dekat sebelah sini, dia punya half of the volume 34, tapi dia punya demand dia dah cecah 55 dah. Dan dia yang paling tinggi sekarang ni. Memang yang tu perangai GBP lah. Okey. Dan itu untuk half of contract. Under value ni pula,
Okey, macam contoh boleh tengok 37. Macam mana kita nak tentukan sama ada sesebuah currency tu tadi dia dalam keadaan yang, sebab currency ni saya bahagikan kepada 3. Yang pertama top, yang kedua middle, yang ketiga bottom ataupun yang paling rendah lah. Okey. Dibahagikan mengikut kategori 3 ni tadi adalah berdasarkan kepada nilai, iaitu value yang boleh nampak angka warna oranye yang bergerak-gerak tu. Baik. Jadi dalam kes ni sekarang ni, macam mana kita nak tentukan currency tu bottom? Simple. Under value 38. Mana-mana currency yang nilainya lebih rendah daripada 38, contoh USD 17, Euro 12, JPY 1. Makanya 3 currency ni tadi dia adalah under value punya currency yang mana dia lemah. Simple je. Okey. Mana pula currency yang top? Okey, senang. Tengok nilai yang paling tinggi, nombor 2 dan nombor 3. Kes yang sekarang GBP yang paling tinggi, NZD yang kedua, CAD pula yang ketiga. Okey. Maknanya kita boleh katakan CHF yang 42 ni pula tadi sebagai mid currency level lah, okay, in term of value. Berkenaan dengan low contract dekat bawah ni pula. Okay. Low contract ni pula digunakan untuk kita mengenal pasti sama ada sesebuah currency tu tadi dia dah aktif ataupun belum. Tu dia. Macam mana kita nak tentukan sama ada sesebuah currency itu tadi dia dah aktif ataupun belum? Caranya adalah dengan kita melihat kepada low contract. Bila mana kita ada satu currency yang lebih rendah daripada 14, maksudnya dia belum aktif lagi. Ada kemungkinan besar dan dia masih lagi ada potensi untuk menguat. Sekiranya dia masih lagi rendah daripada 14. Tapi dalam kes ni memang tak ada. Okay? Yang paling rendah pun JPY iaitu 19, tapi tak adalah. So dalam kes ni tak adalah yang rendah, yang betul-betul rendah daripada 14 tu tak ada. Okey. Baik. So average value ni pula digunakan untuk kita menentukan sama ada currency tu in the range 10 plus minus 10 antara 49 ataupun 69. So kita boleh declare dia sebagai mid. Maknanya CHF sekarang 40, tadi 42, ni 40, nampak dia makin menurun. Okey. Tu mid punya value of currency. Perangai currency bila mana dia start trading, nampak CHF jadi 38. Okey. Perangai currency bila mana dia start trading, sebenarnya dia akan bersaing antara 8 currency ni tadi. 8 negara ni dia akan bersaing. Normally GBP memang akan leading sebab dia punya value memang tinggi. Kemudiannya ada masa-masanya bagi mereka yang dah lama dengan channel data, boleh nampak GBP akan low down, kemudiannya CHF akan naik, NZD akan naik, dia akan sentiasa bersaing. Dalam keadaan market yang normal, normally akan ada 3 top dan 3 bottom. Itu normal, 2 mid. Biasanya macam tu dia punya situation dia. Okey. Baik. Yang belah bawah ni pula, okey, yang belah bawah ni pula macam contoh boleh nampak dekat sini 12253 180 102 11 132 11688 yang belah bawah ni Baik. Yang belah bawah ni pula dia merupakan sekiranya jumlah kontrak untuk USD 63 sekarang ni sekarang ni 63, demand dia 11. Okey. So macam mana kalau demand dia hit on 63 dan volume dia 63, berapa nilai dia? Ni dia 122. Okey. Kalau kata euro, kontrak dia 23, demand dia 3. Berapa nilai max dia bila mana dia mencecah kepada jumlah kontrak dan jumlah demand tu sama, maknanya max. Ini dia 53. Okey. Ni jumlah max lah, senang cerita value bila mana dia max. Average contract per currency ni pula jumlah purata setiap mata wang yang saya kira daripada tahun 2006 sampai sekarang 15 tahun. So saya summary-kan semua, kemudiannya itu yang saya dapat, itu jawapan dia. Okey. Adakah kita nak kata bahawa bila mana dia tak sampai average maksudnya dia lemah? Tak, dia macam ni. Untuk dia hit on average contract per currency ni, dia lebih kurang macam line ni lah. Saya nak tunjuk, senang cerita. Dia lebih kurang macam line ni. Okay, saya buka daily lah contoh. Okay,
nak hit line ni bukan senang. Bila mana dia hit line ni, lepas tu dia akan naik balik ke atas. Macam tu juga contoh dengan average yang saya sebutkan tadi, average contract per currency. Dia nak hit on volume yang setinggi itu bukan senang. Okey, ni yang warna hitam lah. Ni yang warna hitam. Okey. Average value per currency pula. Okey. Dalam kes yang sekarang, tak ada satu currency pun yang hit on average per currency. Ya, kita tengok ada tak? CAD 7780 masih lagi kurang, short 3. NZD ada, sorry. NZD 92 dan dia punya average per currency untuk NZD ialah 79 yang ni. Okey. Kemudiannya dia punya volume dia 84, yang ni average dia 117. So ada kemungkinan besar untuk NZD keesokan harinya berada dalam keadaan yang lemah. Ada kemungkinan besar. Okey. Dan pair yang paling cantik yang saya nampak yang boleh digandingkan dengan NZD based on current data sekarang, saya pilih untuk pairingkan dia dengan euro. Okey, memandangkan keadaan euro yang short of demand sampai tinggal 2 dekat situ dan value dia hanyalah 5, dan kita boleh nampak normally kontrak untuk euro tak serendah itu sebenarnya. 23 je. Normally dia tak serendah itu. Sepatutnya dia lebih tinggi, paling-paling tidak pun 40, 50 dan sebagainya. Tapi dalam kes yang sekarang, kontrak untuk euro hanya 23 sahaja. So ada kemungkinan besar esok hari euro dengan NZD ni kita boleh standby untuk buy. Okay, euro NZD. Kita tengok jap. Cantik juga tu, euro NZD. Okay. Tu dia dah sampai dekat bahagian support dah. Sikit lagi. Dah sampai dah pun. Sekejap kita tengok weekly pula, tengok macam mana. Dia duduk dekat zone support. Okay. Monthly macam mana? Okay, dia duduk dekat situ. Okay. So daily H4 okay. H1 cantik ni setup untuk euro NZD ni. Okay. Yang tu average value per currency. Okay, NZD 98.79. Okay, CHF pula 34, average dia 95. Saya skip, saya terus pergi ke AUD 73, average dia 91 dekat sini. Kemudiannya GBP 161, sini 241. Bukan mustahil untuk dia hit on average value per currency, dia tak mustahil, tapi nak jadi tu dia lebih kurang macam menghampiri kepada max. Kalau tak silap saya pernah live sekali dengan Fazil. Currency tu NZD juga kalau tak silap. Ke CHF Fazil? Ke AUD USD? AUD kan? AUD yang hit on max kan masa tu kan? Bukan max lah, average kan? Average. Lepas pada tu esok hari tu memang sedap lah. Yang ni pula average max value per currency. So berapa jumlah tertinggi yang satu-satu currency tu boleh masuk. Okay, boleh pergi. Dan saya tak masukkan data 15 hari bulan 1 untuk CHF sebab dia pergi sampai 7,000 lebih. Dia pergi sampai 7,000 lebih dia punya value dia. Okay. Baik. So ini max value per currency. Jumlah yang paling tinggi pernah diniagakan dalam tempoh sehari untuk currency tersebut. Itu dia. Selama 16 tahun. Itu dia. Okay. ACB ni pula, ACB ni merupakan kedudukan currency semasa. Okay. Sebab mungkin akan ada yang tanya, macam mana nak tahu sama ada currency tu dah max ke belum? Akan ada soalan yang macam tu. Okay. So jawapan dia macam ni. Kita takkan boleh tahu mana currency tu dah max ke belum. Cuma bila mana dia telah pun melebihi average value per currency. Dekat sini macam contoh untuk kes NZD, value dia dah pergi 99, value dekat sini 79, dah lebih 20 sebenarnya. Okay, yang pertama. Yang kedua, in term of contract, yes, dia masih lagi lebih rendah, di mana 84 sahaja, sini ada 117. So maknanya besok mungkin dia ada sedikit ruang untuk strike back sebelum dia dia melemah ke apa ke, lebih kurang macam itulah. Okay.
Tapi sekarang ni, walaupun dia punya value telah pun mencecah 99 lebih 20 daripada average per currency, tapi dia masih lagi belum hit on 100%. Okay? Sebab ACB ni, dia paling tinggi dia boleh pergi ialah 100%. Paling rendah dia boleh pergi ialah negative 100%. Okay? So, dia punya sifir dia mudah. 100% kita akan sell, negatif kita akan buy. Positif, sorry. Bahasa mudah dia, positif kita akan sell, negatif kita akan buy. Tapi max value dia ialah 100% in term of negatif dan juga positif. Okey, maknanya sekarang ni okey, nak buy dan sell, gandingkan positif dengan negatif. Okey, kemudiannya bila mana kita melihat kepada percentage, dia baru katakanlah 46. Macam contoh AUD ni sekarang ni 46 nak pergi ke 100, ada 54 lagi balance. So berhati-hatilah, jaga-jagalah. Okey, sekarang ni euro, nampak 100%. Tapi masalah dia yang paling tinggi, okey, sekarang ni CAD 96. Dia masih lagi belum complete kepada 100%. Belum lagi. Sekarang ni average dia dah lebih dah. CAD dah jadi 87 dah. Nampak? Euro CAD. Cantik juga ni. Euro CAD. Okey. Kita tengok technical, tengok. Terumbang ambing ni. H4. Jauh lagi supportnya pun. Kat sini lah. H1, H4. Zone yang sesuai untuk membuat position untuk buy bagi Euro CAD. Okay, saya tanda siap-siap. Mana tahu ada rezeki lepas ni. Okay, dan kita tengok dekat H1. Sayang sini ada SBR 1. Tak apalah, boleh bantai lot kecil dulu kat sini. Lepas tu standby bawah ni. 1, 2, 3. Tu dia. Okay, baik. So tu Euro CAD. Okay, selesai sampai ACB. So far ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Soalan tak ada, cikgu. Cuma selama ni saya baca dari strength yang atas tu 8.7, rupanya ACB ni lagi nampak lah sebenarnya tu. Dia macam ni Fazil. Strength tu yang 8.5, 7.5 sebenarnya macam mana tau? Sebenarnya macam ni. Sekejap. Okey. Tengok Tengok betul-betul. Okey. Saya tunjuk yang okey, yang mana yang nampak di mana. Okey, yang ni. Okey, saya tunjuk NZD 74 bahagi 84. 74 bahagi 84. Nampak tak? Nampak apa-apa? Ni dah turun lah 73. Sebenarnya itu sahaja. Faham tak? Dia tak merangkumi kepada value dan sebagainya. Boleh faham? Okey, faham. Sebab selama ni memang tengok strength tu. Tapi bila dah tahu ada ACB ni, okey lah, dah tahulah maksud cikgu tu dekat mana nak fokus sebenarnya. Okey, dia sebenarnya macam ni data ni untuk scalp. Saya cakap terang-terang, sistem ni saya design untuk scalp. Tapi bila mana ramai yang cuba hold position menggunakan data ni, jadi saya rasa bersalah sekiranya orang tu, yelah memang betul saya design untuk scalp, tapi bila orang degil ni payah jugalah kan kita nak kata. So saya cuba buat penambahan faktor yang dekat bawah-bawah ni apa benda semua. Mungkin mudah-mudahan insya-Allah membantulah. Cuma satu saya nak ingatkan, sekiranya korang trade based on strength, macam contoh kita perhatikan CAD 9.1, kemudiannya NZD 8.7, GBP 8.7. In term of strength, GBP dengan NZD sama. Tapi in term of value, sebenarnya GBP paling tinggi. Walaupun in term of strength CAD paling tinggi. Boleh nampak? Nampak. Boleh. Yang tu yang bahaya. Itu yang kena perhatikan benda tu. Okay.
Scalping dia bukan sebab untuk scalp, untuk scalp just tengok signal dekat sebelah sini. Tengok signal dekat sebelah sini dan tengok technical. Simple. Kalau kata rasa terlebih rajin pula, boleh tengok dekat sini, tak ada masalah. Dia sebenarnya tak perlu masukkan yang lain dah, sebab semuanya dah di SOP kan kat sini. Cumanya nak pairingkan lah, kemudian nak kena tengok based on technical. Tapi kalau kata untuk hole, untuk nak buat decision sama ada nak swing ke apa ke, tu yang faktor jadi banyak tau. Yang jadi banyak gini tu. Tu cerita dia. Sampai yang ada kat tepi-tepi ni semua ni. Itu sebenarnya cerita dia. Pasal apa nak cuba lengkapkan sistem ni untuk orang buat keputusan bagi hole, swing dan sebagainya, intra dan sebagainya. Itu